إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نية الشفاء والبركات والفتوحات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan daripada ayat pertama ya, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي يا سيدي وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Cuba kita bagi makna dulu ya. Perkataan qad apa makna? Sesungguhnya. Biasa orang sebut qad qamatis salah, kan? Sesungguhnya telah tertegaklah sembahyang. Ya, telah tertegaklah sembahyang. Maknanya hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, marilah sembahyang, marilah menuju kejayaan. Sesungguhnya telah tertegaklah sembahyang. Maknanya telah terdirilah sembahyang ini. Marilah kita sembahyang. Sesungguhnya telah terdirilah sembahyang ini. Qad qamatis salah. Jadi qad sami'a, sesungguhnya telah mendengar. Perkataan sami'a ni dalam sembahyang kita ada sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar, ya tak? Siapa yang memujinya. Sami'allahu liman, bagi siapa yang hamidahu, memujinya. Jadi kita berhenti dia jadi hamidah. Macam mazidah, hamidah, ya. Jadi telah mendengarlah Allah, sebab Allah bersifat sama' ya. Di antara sifat-sifat Allah yang disebut simpulannya dalam simpulan 20 itu sama', basar, kalam, qadiran ya. Jadi sama' Allah itu mendengar, sami Allah. Apa yang Allah Ta'ala dengar? Qaul. Apa makna qaul? Perkataan. Daripada apa? Qala ya yaqulu qawlan, kan perkataan yang mulia apa? Qawlan karima. Kalau perkataan yang mulia dia panggil qawlan karima, ya tak? Perkataan yang lembut qawlan layyina, ya, qawlan layyina, ya tak? Perkataan yang tegas qawlan sadida, ya, maknanya wa qul lahum qawlan sadida. Perkataan yang berat, surah Muzammil, qawlan thaqila inna sanulqi alayka qawlan thaqila, ya. Dalam Quran ada qawlan thaqila. Thaqila tu maknanya berat. Mithqal tu maknanya timbangan berat, ya tak? Mithqal, thaqila, ya. Jadi ada qawlan thaqila, ada qawlan sadida yang tegas, qawlan karima yang mulia, qawlan kalau lembut layyina, ya. Faqula lahu qawlan layyina, kata-kata yang lembut. Pada Fir'aun tu
pada Firaun tu ya tak? Maknanya Firaun buat apa kata lembut ya, tapi Allah Taala suruh Nabi Musa dalam dakwahnya, maknanya berdakwah ada caranya ya tak? Berdakwah ada caranya, qaulan layyina, perkataan yang lembut. Ini qaul allati tujadiluka fi zawjiha, allati perempuan, iaitu yang. Kalau laki-laki alladhi, ya. Kalau laki-laki alladhi, kalau perempuan allati, perempuan yang tujadiluka. Ini dia surahnya. Surah ni, nama surah ni apa? Mujadalah, ya. Mujadalah. Tujadiluka daripada jadala yujadilu. Jadala yujadilu. Jadala yujadilu mujadalah. Ya tak? Jadala yujadilu mujadalah. Bertekak, ya, berbantah, berbahas, berdialog. Wajadilhum billati hiya ahsan. Wanita ni namanya Khawlah. Khawlah binti Tha'labah, ya, Khawlah binti Tha'labah versus Aus ibni Samit. Dia, kes dia dengan suaminya Aus ibnu Samit. Aus ni adik kepada Ubadah ibnu Samit. Kita ada seorang sahabat yang terkenal namanya Ubadah ibnu Samit, adiknya Aus ibnu Samit versus Khawlah binti Tha'labah. Kes, kalau ambil sebagai kes law, tak? Iaitu kesnya bagaimana kita kata plaintiffnya di sini, tak? Plaintiffnya di sini adalah Khawlah binti Tha'labah. Dia mengadu tentang suaminya. Suaminya bernama Aus bin Samit. Tapi jarang Quran sebut nama. Pasal Quran bukan buku sejarah. Quran buku pengajaran. Siapa juga yang tergolong dalam maknanya perangai dan karakter dan sifat yang sama, maka hukumnya sama. Jadi tidaklah spesifik, tidaklah bersifat case law, ya. Tapi kalau nak decidekan kesnya Khawlah binti Tha'labah versus ataupun lawan suaminya, iaitu Aus ibni Samit. Ya. Saya pakai dua-dua ni sesuai kita entah. Macam mana suara rasa terang? Jelas ya? Selalu saya pakai satu je, ni je. Ini pakai dua-dua, tak apa ya? Tak ada rasa cacor, ganggu, tak ada ya? Tak ada cacor ya? Jadi dia mengadu. Di sini kita kata bahawa perkataan jadala yujadilu, berdialog, berbahas, ya, berdialog, berbahas tentang suaminya, tujadiluka. Ya, yakni wanita tadi, tujadiluka. Ka tu siapa? Engkau, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kata, kalau ikut adatnya bahawa kamu berdua kira, maknanya kamu berdua kira haram. Kamu berdua kira haram kalau ikut adat, ya, adat. Sebab ayat belum turun ni. Ayat belum turun lagi ni. Ya, ayat belum turun. Kalau ikut adatnya, kamu berdua dah haram dah. Pasal si suami dia zihar isteri. Ya, si suami diziharnya isterinya. Maknanya itu adat orang jahiliah, cara demo nak menceraikan isteri. Cara demo nak menceraikan isteri, disamakannya isterinya itu dengan ibunya dari sudut haram bersama, haram mengambil nikmat, haram maknanya kita kata berseronok-seronok, sebagaimana haramnya, ya, sebagaimana haramnya seorang anak dengan seorang ibu berseronok-seronok begitu, maka begitulah kamu pun haram bagiku, ya. Anti haramun alayya ka dhahri ummi, gitu. Ya, anti haramun alayya ka dhahri ummi. Kamu tu haram ke atas aku macam juga ibuku haram ke atas aku. Aku tak boleh berseronok dengan ibu, maka kamu pun begitulah. Itu adat jahiliah, cara dema nak menceraikan isteri. Dia macam caranya. Dilabun dengan satu labun yang menggambarkan dia letaknya level isterinya itu haram. Tak akan disentuhnya isterinya.
Dan dari sudut adat jahiliahnya itu kira salah satu cara demo nak menceraikan isteri. Salah satu cara demo nak menceraikan isteri. Jadi bila ini dibawa kepada Nabi, kes ini, bila mana Khawlah berdepan dengan kes ini, dibawanya kepada Nabi. Itu yang dikatakan tujadiluka. Tujadilu tu maknanya ialah berbahas, berdialog. Jadala yujadilu, mujadalah maknanya berbahas, berdialog. Nabi kata haram. Kamu kira haram, tak boleh dah bersama dengan dia, sebab Nabi tak boleh nak memandai-mandai. Ayat belum turun lagi. Ayat kedua tu belum turun lagi. Ayat kedua, ketiga, keempat belum turun. Jadi kalau ikut adatnya, kamu berdua haram. Bila haram, maknanya cerai. Bila cerai, jadi wanita ni tadi, dia memikirkan anak, dia memikirkan dia dah tua, saudara mara dah tak ada. Ya tak? Dan sebenarnya masalah tu bukan datang dari dia. Masalah tu datang daripada suami dia. Suami dia lepas labun, lepas cakap. Bukan dari dia pun, ya, bukan datangnya daripada dia. Jadi akhirnya apa yang Nabi hukum bahawa kamu haram, ya, kamu berdua tak boleh bersama, menyebabkan dia terduduk. Maknanya dia bayangkan, cerai ada jawabnya. Bila cerai, dia ni ada anak kecil lagi. Ya, ada sobiyah, ada anak perempuan yang masih kecil, dia pula dah tua kiranya. So, jadi kalau keadaan Rafi ni dia nak nanggung tak lalu, sudahnya mati budak ni, ya tak? Mati budak ni, ya tak? Dia pun dah tak ada saudara mara. Jadi akhirnya dia berbantahlah dengan Nabi dari sudut hukum itu. Nabi kata, ya itu hukumnya, sebab belum turun sebarang ayat. Udahlah dia terpaku depan Nabi tu. Dia terpaku depan Nabi. Lalu dia mengangkat tangan tinggi, berdoa pada Allah. Harapannya ya turunlah satu ayat untuk menjelaskan kedudukan dia macam mana ni. Kalau boleh dia tak nak cerai. Bukan nasihatnya dari dia. Suaminya lepas cakap. Dia pula tak sanggup nak bela anak kecil ni. Ya tak? Saudara mara dah tak ada sebagainya. Jadi dia maknanya di situ bantah, dialog, tukar fikir dengan Nabi di situ. Itu dipanggil tujadiluka fi zaujiha. Pada zauj, pasangan, ya. Zauj ialah pasangan. Zauj boleh pakai untuk laki, boleh pakai untuk perempuan. Tapi kalau zaujah, perempuan sahaja. Lagi sekali, ya. Kalau zaujah ada ta sanggoi, itu untuk perempuan saja. Confirm. Tapi kalau zauj, dia boleh pakai untuk laki, dia boleh pakai untuk perempuan. Di sini pakai untuk laki ke untuk perempuan? Untuk suami, iaitu untuk laki. Tapi di sana dekat Baqarah, uskun anta wa zaujukal jannah, untuk perempuan ke untuk laki? Uskun anta, tinggallah awak wahai Adam, wa zaujukal jannah. Wa zaujukal jannah, tinggallah kamu wahai Adam, wa zaujuka, dan pasanganmu. Pasangan Adam siapa? Laki perempuan? Perempuan. Zauj dekat sana pakai untuk perempuan, zauj dekat sini pakai untuk lelaki. Zauj dekat sini pakai untuk lelaki, iaitu apa nama tu? Aus bin Samit. Ya. Dekat sana Hawa, ya tak? Di sana dekat sana ialah Hawa, ya tak? Jadi maknanya yang dekat mana dekat sana tu? Uskun anta wa zaujukal jannah. Ya, tinggallah kamu dan pasanganmu. Jadi perkataan zauj digunakan untuk perempuan, digunakan untuk laki. Tapi kalau zaujah, perempuan sahaja. Ya tak? Kalau zauj boleh pakai dua-dua. Jadi di sini zauj di sini pasangan di sini ialah lelaki, pasangan kepada wanita yang bernama Khawlah. Ingat Khawlah ni. Pasal apa? Madu, ya. Kan ada madu namanya madu Khawlah binti Tha'labah. Tha'labah pun familiar, biasa kita dengar kan. Isu zakat, isu kaya kan. Itu Tha'labah, ya tak? Khawlah binti Tha'labah. Jadi maknanya suaminya itu agak kita mungkin payah nak ingat, tapi ingat Aus, ya, qabilah Aus, ya tak? Aus ibn Samit, ya.
Aus ibn Samit. Jadi maknanya di situ berbantah, berdialog, berasa tak puas, berasa tak selesa dengan hukuman Nabi itu, lalu dia terpaku, lalu dia terduduk, mengangkat tangan berdoa pada Allah, ya Allah, turunkanlah ayat ni yang boleh memberi jalan keluar kepada dia. Dia tak nak benar bercerai. Anak renik dia pula tak lalu dah nak nanggung anak dia, orang perempuan. Ya tak? Orang perempuan begitu. Jadi dalam suasana itulah here disebut wa tashtaki ila Allah. Wanita itu tadi tashtaki. Tashtaki maknanya mengadu, ya. Tashtaki maknanya ialah mengadu ila Allah. Wa tashtaki ila Allah. Ya tak? Tuan-tuan, perkataan ishtaka, yashtaki, ya. Ishtaka, yashtaki maknanya daripada perkataan syaka yashku syakwa. Syaka yashku syakwa maknanya mengadu. Mengadu. Kalau orang Arab sebut pondok pula, apa nama ni, peti pengaduan, siapa tahu orang Arab sebut peti apa? Sunduk. Masya-Allah, fatahallahu alaik. Sunduk syakwa. Sunduk syakwa, peti pengaduan. Ya, peti pengaduan, sunduk syakwa. Jadi daripada syaka yashku syakwa. Siapa ingat ya perkataan Nabi sendiri pernah mengadu kepada Allah pulang daripada Taif. Ya tak? Nabi terduduk tersandar di sebatang pohon, lalu Nabi kata, Allahumma ilaika ashku, kepada engkau lah aku mengadu dha'fa quwwati, betapa lemahnya kekuatan aku. Di sini dia perkataan syaka yashku, ishtaka yashtaki. Wanita itu tashtaki, ia mengadu ila Allah. Dia mengadu kepada Allah, ya Allah, saya ni dah kalau bercerai, ya Allah, saya tak lalu nanggung anak ni. Ya tak? Lagipun sebenarnya kelahi ni bukan kelahi, ya tak? Datangnya daripada suaminya toh macam mana, ya tak? Dulu dia senang dengan Khawlah. Sekarang bila Khawlah ni dah berumur sikit, dia tak senang. Masa Khawlah tu 25, 30, 25, dia senang dengan Khawlah. Bila Khawlah dah 30, 30, 30, 30. Ada ke pun tah, ya tak? Jadi maknanya dia tak senang dah, ya tak? Mana mau 30, ya tak? Mestilah 30, 40, 30, ya tak? Jadi maknanya udahlah dia selalu marah-marah pada Khawlah, ya, sampai ke tahapnya satu hari diziharnya Khawlah ni, anti alayya haramun ka dhahri ummi, kamu itu haram ke atasku sebagaimana haram ibuku, ya tak, ke atas aku pada bahagian yang disebut zahri, bahagian belakang, ya tak? Jadi maknanya ianya kalau ikut adat sebelum turun ayat Quran, ia adalah satu adat, kebiasaan, peraturan untuk menceraikan isteri, cara di zaman jahiliah. Jadi oleh kerana itu sedihnya lah dia. Lalu dia mengadu kepada Allah, macam mana kalau cerai, ya Allah, saya ni udahlah tak lalu, budak ada, ya tak, siapa lah nak jaga. Lagipun pungkanya bukan dari saya, ya Allah, puncanya bukan dari saya, ya tak, pungkanya daripada suami saya. Begitu ya. Itu dia mengadu kepada Allah, dan benda ini berlaku dia di hadapan Nabi, dia mengadu kepada Allah, wallahu yasma'u. Apa makna wallahu yasma'u? Dan Allah itu sedang mendengar, ya tak? Sami'a telah mendengar, yasma'u sedang mendengar. Aduh, ramai dia menangkap gambar kat pentah tu, ya. Tak pernah seramai itu orang angkat gambar kat pentah, ya. Alhamdulillah. Jadi maknanya di situ Allah sedang mendengar, ya tak? Wallahu yasma'u. Allah sedang mendengar. Tuan-tuan, saya saja nak tanya, kalau wallahi macam mana jadi? Ini wallahu, ya. Ini kalau wallahi apa jadi? Demi Allah, itu pula ada, ya tak? Kalau wallahi itu jadi sumpah.
Wawul qasam dipanggil. Ya, wawul qasam. Ini bukan wallahi. Ya, wallahu ya. Allah, jadi itu dia ya tak? Kawan-kawan Afrika ya, wallahi kata ya. Suka ya kawan-kawan Afrika ya. Wallahu, dan Allah yasma'u, mendengar ia tahawurakuma. Tuan-tuan, ada satu rancangan dulu di TV apa entah, TV 9 ke, iaitu hiwar. Ada ya? Ada, ingat tak kan hiwar kan? Di sini ada perkataan tahawur. Tahawur tu daripada hiwar. Hiwar apa dia? Perbincangan, dialog ya. Dipanggil hiwar itu perbincangan, dialog. Kalau orang mengaji bahasa, dia ada hiwar. Hiwar tu maknanya perbincangan, conversation, dipanggil hiwar. Allah mendengar tahawur, berbalas-balas ya, berbalas-balas dialog kuma, kamu berdua. Siapa tu? Nabi dengan Khawlah tadi. Nabi dengan perempuan yang bernama Khawlah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah dengar pengaduan, perbualan, ya tak? Rasa tak selesanya Allah dengar, ya tak? Allah dengar. Jadi kalau Allah Ta'ala dengar, takkanlah saya tak dengar. Kata dia Amir Mukminin Umar Al-Khattab. Satu hari Saidina Umar ni, ketika dia dah jadi Amirul Mukminin, dia dengan rombongan dia, kebetulan ada satu ekspedisi rombongan ya. Saidina Umar ni jarang juga dia beramai-ramai. Saidina Umar lantaknya seorang dia pergi ke Baitul Maqdis. Bila dia nak nerima kunci Masjidil Aqsa tu, dia seorang je dia pergi ke Baitul Maqdis. Ya. Itu kisah Saidina Umar. Dia pergi ke Hims, Halab, tempat-tempat yang bergolak di Syria sekarang ni. Dia pergi seorang je. Dia tak gemar ramai-ramai, tak gemar. Saidina Umar datang tetamu dari luar, bertanya, mana istana khalifah kamu? Kata dia, tak ada khalifah. Kalau nak jumpa dia, saya tengok dalam masjid, tidak pun tengok dia bawah pokok luar masjid. Datang utusan daripada Rom sebenarnya ya, datang utusan daripada Rom. Dia tak ada ni, dia tak ada istana katanya. Kalau nak jumpa dia, carikan dia, maknanya sama ada dalam masjid ataupun bawah pokok di luar masjid. Cari ya tak? Itu je Saidina Umar. Tak ada lah escort gila-gila, tak ada. Macam gitu ya Allah. Ya tak? Tak ada. Umar simple. Dia tak gemarnya escort. Itu pesen dia, ya tak? Cari utusan ni, cari masjid, kebetulan tak ada, sebab kebetulan dah habis masa waktu ya. Pergi pula ke maknanya luar masjid, tengok ada tengah barin. Lalu ditanya kepada rakyat tu, utusan tu tanya kepada rakyat tu, siapa? Itulah khalifah kami. Welo. Katanya apa ya? Katanya, aminta ya Umar, adilta wa nimta wa aminta ya. Katanya dalam terjemahannya ya, wahai Umar, kamu telah berlaku adil, lalu kamu berasa aman, lalu kamu boleh tidur. Ya tak? Maknanya aminta wa adilta wa nimta ya, itu kata-kata masyhurnya ya tak? Kamu telah berlaku adil wahai Umar, kamu berasa aman, lalu kamu boleh tidur. Haram ada escort. Itu bahasanya ya tak? Jadi maknanya pasal penuh adil, tak ada zalim. Orang kalau zalim memang tak aman dah. Ada je orang nak itu ya tak? Nak manah ke? Kalau panah lah. Ya tak? Pedang ke? Bahasa ya tak? Ini dia tak ada apa, dia tak ada berlaku zalim. Terlalu adilnya dia sampai dia sendiri bawa guni gandum ya. Baik, satu hari tu dia pergi satu ekspedisi agak ramai. Tiba-tiba ada seorang tua. Berhenti kata orang tua ni. Rupanya orang tua ni Khawlah binti Tha'labah ni panjang umurnya. Dia bukan hanya hidup zaman Nabi, sampai zaman Abu Bakar, sampai zaman Saidina Umar dia hidup. Khawlah berhenti katanya. Saidina Umar berhenti. Orang lain tak kena, Saidina Umar kena.
Ya, Saidina Umar kena, ya tak? Orang lain kena, orang lain tak kena. Sebab orang lain ni orang baru-baru, kan? Orang baru-baru. Makna Saidina Umar orang lama lah. Dia berhenti. Saidina Umar kata berhenti. Ya tak? Lepas tu akhirnya dibagi salam. Kamu dulu Umar, orang panggil kamu budak Umair. Lepas tu orang panggil kamu Umar. Kamu dah besar sikit, orang tak kata Umair, orang kata kamu Umar. Ya tak? Kemudian orang panggil kamu Al-Faruq. Kemudian orang dah panggil kamu sekarang Amirul Mukminin. Jaga baik-baik urusan rakyat ni. Jaga baik-baik urusan manusia ni. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu mengambil kesempatan daripada jawatan kamu. Saidina Umar dia dengar. Sampai orang pun heran. Orang tua ni siapa? Mana pasirnya? Ya tak? Mana pasirnya Amirul Mukminin Umar boleh tercegat dengar, tunduk cakap, dengar cakap orang tua ni. Wan ni siapa? Pan ni orang kalau Perak, kalau tua lagi dipanggil Pan langsung. Siapa Pan ni? Ya, sampai maknanya Umar ni Amirul Mukminin boleh dengar cakap dia, ya tak? Begitulah dia. Kamu dulu renik, orang panggil Umair. Lepas tu kamu dah dewasa, orang panggil kamu Umar. Lepas tu kamu dipanggil pula Al-Faruq. Kemudian kamu sekarang dah dipanggil Amirul Mukminin, ketua bagi orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah. Jaga lebih-baik rakyat ni. Jaga lebih-baik manusia ni. Jangan kamu ambil kesempatan daripada kedudukan kamu. Saidina Umar duduk, tunduk. Dia dengar dia cakap orang tua ni kan. Lepas tu, dah habis tu berlalulah Pan ni tadi, orang tua ni tadi. Dia pun berlalu. Orang pun tanya, ya Amir Mukminin, siapa orang tua tu? Hei, kata Saidina Umar. Orang tua itu, pengaduannya dan labunnya dengan Rasulullah didengar oleh Allah sampai ke langit atas, daripada langit yang ketujuh. Wallahu yasma'u. Ni saya nak ambil perkataan wallahu yasma'u ni. Kalau ada Allah dengar, tak kala saya pun tak dengar. Ni dia nak kaitkan apa itu, ya tak? Ayat surah Al-Mujadalah ini turun pasal dia lah pun kisah awalnya. Ya tak? Kisah awalnya pasal dia lah. Kalau dia, suara dia didengar oleh Allah, takkan saya ni tak dengar. Demi Allah, kata dia Saidina Umar. Masa itu dah jadi khalifah dah. Kalau dia berlabur dengan saya daripada pagi sampai ke petang pun saya akan dengar, katanya. Weh, jiwa rakyat lain, ya tak? Orang yang berjiwa rakyat lain. Bukan senang, ya tak? Bukan senang nak berjiwa rakyat macam Saidina Umar ni. Ya, jadi kata Saidina Umar, demi Allah, kalau dia bercakap dengan saya daripada pagi sampai petang pun saya akan dengar. Ngapa? Allah pun dengar labun dia. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Itu dia ceritanya. Jadi perkataan tahawur daripada hiwar, ya. Daripada hiwar jadilah tahawur, ya. Mendengar akan kedua kamu, iaitu Rasulullah dengan Khawlah ini tadi binti Tha'labah. Innallaha sami'. Sesungguhnya Allah sami', amat mendengar, lagi amat melihat akan maknanya kedudukan Khawlah ni. Pasal dia dah agak tua masa itu, dan dia pula nak kena jaga anak kecil, ya tak? Macam mana rasanya kalau terpisah daripada suaminya. Itu sebenarnya asal usul, asbab nuzul, ya, kita kata surah ini, ayat ini, ya, ayat ini dan surah ini. Tak semena-mena Nabi macam, ya, Nabi macam pengsan. Tapi orang semua dah tahu, ya, orang semua dah tahu kalau Nabi macam pengsan ke, berubah mukanya, air mukanya. Orang semua dah tahu Nabi menerima wahyu lah tu. Orang semua dah tahu. Sedar-sedar itu Nabi terus baca qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha, sampailah ayat keempat. Sampailah ayat alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim, sampailah ayat keempat. Nabi terus baca sebagai jalan keluar, ya tak? Sebagai jalan keluar kepada Khawlah. Maknanya jalan keluar kepada masalah Khawlah itu. Jadi apa jalan keluarnya? Bukan cerai.
dia tak cerai. Zihar bila restructure balik dalam peraturan Islam di Madinah itu, ya, dia bukan cerai, tapi dia kena bayar kafarah. Ya, dia kena bayar kafarah. Kafarah tu sebagai penghapus dan penghapus kesalahan, ya tak? Maknanya denda kesalahan atas kesalahan itu, ya, denda atas kesalahan itu bayar. Apa kafarahnya? Nombor 1, bebaskan hamba, tahriru raqabah. Ya tak? Tengok di situ nanti kita akan jumpa dalam ayat yang ketiga barangkali, ya, dalam ayat yang ketiga dia ada disebut fatahriru raqabah, bebaskan hamba. Maka kata di suaminya, tak larat ya Rasulullah, saya tak cukup duit, tak cukup harta nak bebaskan seorang hamba. Masa itu ada lagi hamba. Turun ayat pilihannya, katanya di situ kalau kita tengok ayat yang keempat, siyam syahrain mutatabi'ain. Siyam syahrain mutatabi'ain. Apa makna siyam? Puasa. Syahrain, oh Allah, 2 bulan. Syahrain, kalau satu syahrun, syahru Ramadan, kan, alladhi unzila fihi al-Quran. Kalau dah 2, syahrain. Kalau dah 3, salasa ashhur, ya, salasatu ashhur. Dia punya jamak boleh ashhur, dia pula jamak juga boleh syuhur. Inna iddatash syuhur indallah 12 syahra. Jadi dia boleh 2 jamak, satu ialah syuhur, satu lagi ialah ashhur. Jamaknya ada 2, ya, satu ialah syuhur, satu lagi ialah ashhur. Begitu. Jadi maknanya 2 bulan syahrain mutatabi'ain, berturut-turut. Ya Allah, ya Rasulullah, saya makan pagi, lambat je makan tengah hari, kelemayo mata, katanya, tak? Udah rasa nak pensan, katanya, ya tak? Udah rasa nak pensan, maknanya dah tua lah tu, tapi PN-nya ada juga, ya tak? Jadi maknanya saya tak boleh lambat makan, ya Rasulullah. Lambat je makan tengah hari, saya mula ngeletor, kata. Apa sudah pilihannya? Pilihan yang ketiga, ayat yang sama juga, ayat yang sama juga, ayat keempat, fa it'amu sittina miskina. Tengok situ, ya, ayat yang keempat tu dia kata fa it'amu sittina miskina. Apa makna sittin? 60. Daripada situn, asalnya situn, daripada sita 6, kan, sita 6, sittin ialah 60. It'am, bagi makan 60 orang fakir, miskin. It'amu sittina miskina. Ngelin dia, tak terbuat, ya Rasulullah, tak cukup kekira. Tak cukup kekira, ya tak? Kuma pun cukup-cukup makan je, ya tak? Kuma pun cukup-cukup makan je, tak terbuat lah, ya, tak terbuat lah. Nak bagi makan 60 orang fakir miskin. Jadi Nabi ni kan kesifat Nabi, ana kafil liman la mala lahu, aku adalah penjamin, garantor, liman la mal, bagi orang yang tak ada harta. Kan, kalau ada orang meninggalkan harta, kata Nabi, ya, meninggal dia meninggalkan harta, katanya itu untuk saudara maranya, ya tak? Paraid lah. Kemudian kalau dia kalau dia meninggalkan hutang, ya, kalau dia meninggalkan hutang, kata Nabi, maka Nabi kata, akulah yang akan tolong melangsaikan dan melunaskan hutangnya. Tuan-tuan, dalam negara kita pun, saya pun tak tahu, ya, ada orang berhutang dengan bank, ataupun berhutang lah, dia mati. Macam mana status dia? Ada insurans. Kalau yang jenis tak ada insurans, kalau private loan, apa sudah? Waris kena bayar, ya. Kalau jenis, kalau loan pelajaran tu,
Penjamin. Oh ya, kalau dia mati. Oh gitu ya. Jadi Nabi, kalau ada sahabat-sahabat yang meninggal dan tak ada retanya ya, tak ada retanya. Nabi kata ana kafilu liman la mala lahu. Akulah penjamin bagi orang yang tak ada reta tu. Maknanya dengan itu Nabi tolong usahakan clearkan hutang dia. Clearkan hutang dia. Jadi begitu maknanya kita kata sikap Nabi dengan pengikutnya dan juga rakyatnya, dia bantu rakyat dia yang meninggal dan tak ada reta, yang ada hutang. Jadi ana kafil, kata Nabi, akulah garantornya, akulah penjaminnya untuk menyelesaikan. Maklum sajalah tuan-tuan, kelebihan seorang syahid pun akan terhalang lantaran hutang. Mati syahid kan, tara-tara mati syahid terhalang lantaran hutang. Jadi supaya benda tu tidak terhalang, sebab itulah kita pun bila meninggal aja ya tak, terima kasihlah tuan-tuan, saya warisnya ya mengucapkan terima kasih kehadiran tuan-tuan ya untuk menyelesaikan fardu kifayah ni dan jadi sunnah kita untuk bersama menghadiri jenazah ini dan mengkebumikannya. Kita disunatkan mengiringi jenazah sampai ke kubur ya tak? Dan mengkebumikannya adalah fardu kifayah. Dan kalau ada hutang piutang tu. Itu jadi dia bukan saja-saja tu, bukan. Pasal memikirkan tersangkutnya tu ya tak? Memikirkan tersangkut dia daripada memperolehi nikmat ini tadi lantaran hutang yang belum selesai. Hutang pula terbagi dua. Kau ada hutangnya dengan Tuhan. Asal nak makan lemang je nampak anak bulan. Hutang dengan Tuhan tak kadar lagi ya tak? Jadi begitu kita kata pilihan yang ketiga ialah memberi makan 60 fakir miskin. Tak mampu juga rupanya. Dan beginilah kata Nabi pada Khawlah, mau kita bantulah dia Khawlah. Dia dah tua. Khawlah pula dia memang tak bantulah, dia kata, sebab dia tak nak pisah. Jadi Rasulullah kata saya bantu setengah. Daripada 60 orang tu saya bantu 30 orang. Ya tak apa, Khawlah kata saya setengah lagi. Dia serahkanlah 60, maknanya kita kata bajet 60 orang fakir miskin tu diserahkan kepada maknanya Aus bin Samit untuk dia bagi makan fakir miskin tadi. Ya, 60 orang tu tadi supaya dia rasakan sendiri membayar denda tu. Ya, dia merasai sendiri membayar denda tu. Jadi yang tiga ni tuan-tuan mengikut tahap yang paling atas. Diikuti kalau tak ada barulah yang kedua. Kalau tak mampu yang kedua barulah yang ketiga. Kemudian setelah selesai itu mereka bersama balik. Mereka bersama balik. Tidak adalah maknanya sebarang, maknanya kita kata perceraian berlaku. Ya, tidak adalah sebarang perceraian berlaku. Jadi ini restructuring balik, maknanya merombak balik adat jahiliah yang menganggap itu sebagai perceraian. Ini tidak, ini bukan perceraian, ini celupar mulut yang mesti dihukum dengan denda. Itu saja. Berdosa, bertaubat, kemudian bayar denda. Jadi bertaubat, semoga ukhrawinya Allah Ta'ala ampunkan, duniawinya kena bagi bantuan bayar fakir miskin, 60 fakir miskin. Ini maknanya satu benda yang berlaku. Di mana surah ini diturunkan? Madinah. Sebab itu kalau kita tengok di atas tu disebut Madaniyah dalam kotak tu ya. Dalam kotak tu dipanggil Suratul Mujadalah Madaniyah. Walaupun sebenarnya makna Madaniyah itu adalah selepas episod hijrah, maka sudah pasti ayat-ayat yang selepas itu nak merombak semula sistem masyarakat, sistem keluarga, ya, sistem masyarakat nak dirombak balik ketika itu di Madinah. Kemudian katanya wa ayatu hasnatani wa ishrun. Ithnatani wa ishrun. Ishrun berapa? 20. Kalau 10? Asyara. Ishrun 20. Ithnatani 2. Ya tak? 22 ayat. Ayatuha 22. Ya. Ithnatani wa ishruna. Kenapa dia sebut isnatani dulu ya? Pasal Arab ni dia ngira dari kanan dulu. Kalau kita kiri dulu 22. Dan Arab dikira kanan dulu 2 dan 20. Ya tak? Pasal dia menulis pun dari kanan. Ya, dia menulis pun dari kanan. Macam buku kita ni weh.
Bukan start dari sini ha. Kalau start dari sini tak jumpa lah muka surat 1. Cherokee 149. Dia kena start dari sini ya tak? Dia kena start dari kanan. Orang putih tukar. Ya tak? Kita pun jadi Romanize. Ya tak? Kita dah jadi orang Rom kita ya. Jadi begitulah bagaimana kita kata dia mengubah, ya, dia mengubah keadaan kita ya. Ada persoalan tentang ayat 1 tu, sila. Perkataan yang terbabit, sila. Jadi saya ulang balik, mujadalah itu maknanya perbantahan wanita ini kerana dia rasa teruk kalau bercerai. Nabi kata kamu tak boleh dah dengan dia. Ikut sebelum turun sebarang ayat, sebab belum ada sebarang ayat turun nak selesaikan masalah itu. Sebab itu kes pertama berlaku di Madinah setiba Nabi di Madinah tu. Maknanya setelah Nabi memerintah Madinah, ini first case yang berlaku. Ayat belum turun lagi, saya tak boleh nak hukum kecuali bagaimana hukum yang ada. Customary law kata dalam undang-undang disebut customary law, ya tak? Apa yang ada di dalam maknanya setempat itu, itulah dia undang-undang adat dipanggil, ya tak? Customary law. Jadi itu dia. Dan sehinggalah bila mana dia ni dah tersepuk di situ, lalu angkat tangan minta pada ya Allah, turunlah ayat ya Allah, ya tak? Lepas kalau saya daripada masalah ni, anak saya kecil ya Allah, saya mengadu kepadamu ya Allah, ya tak? Agar janganlah saya berpisah daripada suami saya. Tiba-tiba kelihatanlah Nabi tu berubah keadaannya macam nak pensan. Tahu dah, wahyu dah sampai. Ya, wahyu dah sampai, ya tak? Bahasa sekarang dipanggil madad. Ya, madad. Ya, maknanya sesuatu bantuan datang. Madad, ya, satu bantuan datang maknanya kepada Nabi, iaitu wahyu. Kita pun kadang-kadang tengah berperiksa kan, apa tengah mikir macam mana aku buntu pula masalah ni. Ya, tiba-tiba datang idea tu dipanggil madad tu. Idea itu dipanggil madad. Tapi ialah kita baru dengar perkataan madad itu, ya tak? Dulu tak ada. Zaman-zaman sekarang ni madad, ya tak? Kalau orang yang mengaji Arab, sebenarnya dia daripada perkataan mad, iaitu bantuan yang diperpanjangkan, ya, bantuan yang diperpanjangkan berupa sesuatu yang nampak dengan yang tak nampak. Yang tak nampak tu ilham, inspirasi, ya dah, idea, termasuklah wahyu nisbah kepada Nabi SAW. Kalau Nabi wahyu lebih, ya dah. Kalau kita sekadar inspirasi, ilham daripada malaikat, ya dah. Ilham ada dua, satu daripada malaikat, satu daripada syaitan, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Taib. Jadi perkataan mujadalah daripada jadalah, jidal, wajadilhum billati hiya ahsan, ya tak? Maknanya berdialoglah, berbantahlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Dalam ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi jadil daripada jadala, yujadilu, mujadalah. Tapi ada juga dalam tafsir disebut surah mujadilah. Kalau mujadilah wanita tu, wanita itu adalah pendebat. Dalam bahasa Arab mujadil. Kalau perempuan mujadilah, ya, pendebat. Isim fa'il, ya, isim fa'il. Jadi mujadilah. Kalau mujadalah itu masdar, kata terbitan, ya, itu masdar. Mujadalah kata terbitan, sedangkan mujadilah isim fa'il, pendebat, penambahan pe, ya, penambahan pen, ya, pendebat. Mujadilah adalah pendebat, mujadalah kata terbitan, iaitu perbahasan, ya, perdebatan. Tapi kalau mujadilah pendebat, wanita itu adalah pendebat. Maknanya, ya Rasulullah, macam mana nak bercerai ya Rasulullah? Dia tu, saya ni ada budak, bawa ada budak kecil ni, ya tak, siapa nak tengok? Saya pun tak lalu dah rasanya. Tapi takdirnya Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Dan sebenarnya Abu Bakar pun, Sayyidina Abu Bakar merintah 2 tahun je pun, ya tak? Umar pun tak lama, lebih kurang itu je. Yang lama Uthman radhiyallahu anhum, ya, Uthman yang paling lama memerintahlah. Nah, di kalangan khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Nah.
Ada apa nak tanya tentang perkataan? Sila. Jadi tashtaki tadi, ya, tashtaki tadi adalah daripada asalnya ialah syaka yashku. Syaka yashku mengadu, ya. Syaka yashku maknanya mengadu, ya. Syaka yashku tu maknanya mengadu. Daripada syaka jadi ishtaka. Yashtaki, ya. Syaka daripada syaka jadi ishtaka. Ishtaka yashtaki. Lalu watashtaki ila Allah. Wanita ini mengadu kepada Allah, ya. Ta di situ bukan anta, ya. Ta di situ bukan anta. Ta di situ ialah hiya. Hiya tashtaki. Hiya tujadiluka. Ya. Hiya tujadiluka. Hiya tashtaki, ya. Ta di situ adalah hiya, ya, ganti nama ketiga untuk hiya, dia, tapi perempuan. Mengadu ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau tak ada, kita masuk kepada tu. Cuba baca, sebelum baca syarah mufradat. Syarah mufradat tu maknanya ialah syarahan. Syarah tu kita selalu sebut syarah ni lapang. Alam nashrah laka sadrak, ya. Tidakkah kami melapangkan bagi kamu dadamu? Alam nashrah laka sadrak, kan? Syarah ni maknanya lapang. Dan syarah juga maknanya ialah syarahan. Syarahan kepada kosakata mufradat. Mufradat tu kosakata ataupun vocabulary, perbendaharaan kata. Jadi disyarahkan tujadiluka, tashtaki, tahawur, ya dah. Itu syarahan-syarahan kepadanya. Bawah tu pula dia kata al-ma'na al-ijmali. Apa makna ijmal? Ringkas. Makna secara ringkas. Ijmal, kan? Selalu orang kalau mengaji tauhid kan ada ijmal, ijmali, tafsili. Tafsili itu detail. Lawan ijmali, tafsili. Tafsili maknanya diperinci. Kalau tafsili terperinci, kan orang kata dalil ijmali. Dalil ijmali itu maknanya apa? Dalil yang ringkas. Jadi makna ringkas daripada ayat ini. Al-ma'na al-ijmali, ya. Al-ma'na al-ijmali iaitu makna yang ringkas daripada ayat ini. Makna al-ijmali, ya. Yang tadi apa? Syarah al-mufradat, iaitu syarahan kepada kosakata, perbendaharaan kata, dipanggil mufradat. Mufradat tu maknanya vocabulary, vocabulary, ya, kosakata. Bawah tu adalah makna ijmali. Boleh tuan-tuan ikut saya? Qad sami Allah qaulal mar'ah allati turaji'uka al-kalam ayuhan nabi fi sya'ni zawjiha alladhi harramaha ala nafsihi wa tatadarra'u ila Allah wallahu yasma'u ma jara bainakuma min hiwar wa hadith Inna Allah sami'un basir. Bagi penuh baris, ya tak? Saya tu mati-mati di ujung, ya tak? Kalau ikut baris hujung tu, maknanya barulah kena nahunya. Tapi pasal peringkat permulaan tu, biar kita tu walaupun tak pandai nahu, dah boleh baca. Macam budak sana, boleh baca dah, walaupun tak pandai nahu. Budak-budak sana 6 tahun, 7 tahun dah boleh baca dah dia. Walaupun dia tak pandai nahu. Macam kita lah weh, kan? Kita kan tahu ayat kena buat, ayat bangun, membuat, benda kurti, ya tak? Ayat melampau, ayat apa dah aku tahu. Tapi kita dah membaca, ya tak? Taib. Jadi permintaan cikgu tu memang itu maknanya itu peringkat yang kedua. Peringkat yang pertama tu sengaja saya maknanya bagi peluang untuk kita macam melancarkan. Jangan takut-takut. Yo ujung tak betul pun tak apa. Yesterday I am coming, tak ngapa.
You lantak yesterday I am coming, today I am waiting. Tak apa ya tak. Perangkat awal tu baca je dulu. Ya, itulah pengalaman saya masa di sana. Maknanya ustaz tak betulkan kami. Maknanya yang penting, tu bahaya kalau masuk-masuk terus baca surah Abah ya. Kumur ni Allah, Arab Batanya tak kena suruh baca surah Abah ya. Tapi dia kata ya baca dulu, bacakan, lancarkan lidah ya, insya-Allah. Baik. Tapi kalau kita ambil barisnya qad sami'allahu. Kenapa Allahu? Fa'il. Sebab sami'a tu fa'il, mesti ada fa'il. Jadi qad sami'allahu qawla. Kenapa qawla? Maf'ulun bih, objek, iaitu penyambut. Penyambut dia baris atas. Kemudian ya, nasab dia mansub. Kemudian dia itu adalah mudaf ilaih. Maka qaulal mar'ati, ya, qaulal mar'ati, sebab dia mudaf ilaih, dia sandar menyandar, dia panggil compound noun. Jadi mar'ah tu kita kena baris bawah. Qaulal mar'ati. Jadi kalau kita nak taruh baris qad sami'allahu qaulal mar'ati allati, begitu ya, sami'allahu qaulal mar'ati allati, mar'ati itu baris bawah. Pasal dia dipanggil mudafun ilaih, hukumnya majrur. Asalnya kalau dia itu sebagai subjek ataupun predikat, dia qaulu lah. Katalah saya kata qaulul mar'ati, ya, kalau saya lah katalah saya tiba-tiba nak buat satu ayat, ada subjek, ada predikat. Saya boleh kata qaulul mar'ati layyinatun. Qaulul mar'ati layyinatun. Tapi di sini dia bukan jadi subjek, dia jadi objek, maka jadi qaula. Bila dia jadi objek, dia jadi qaula. Ada itu dia punya, kerana kedudukannya dah berubah. Ya, itu jadi kita lihat bagaimana kedudukannya berubah, membawa baris yang berubah. Itulah dia peranan nahu. Jadi sebenarnya kita dah boleh nyebut almari, kita dah boleh nyebut kereta, kita dah boleh nyebut sekolah, kita dah boleh nyebut rak, kita dah boleh nyebut maknanya mesin, kita dah boleh nyebut. Tapi nak letak baris tu, maksudnya almari nak taruh di mana, mesin nak taruh di mana, nak taruh di mana tu, itu khaja nahu lah. Nak taruh di mana tu khaja nahu. Jadi kita teruskan allati turaji'uka. Turaji', ya, turaji'. Apa makna turaji'? Siapa ingat, siapa boleh bagi makna turaji'? Turaji', rujuk, dia rujuk. Turaji' tu rujuk, dia rujuk kepada engkau. Turaji'uka, ya, turaji'uka al-kalama, ya, turaji'uka al-kalama, maknanya dia merujuk kepada engkau akan kalamnya. Dia senang je bila sebut akan tu jadi baris atas, oleh tu baris depan. Ya, kalau oleh baris depan, akan baris atas. Akan kalam, oleh Allah. Kalau oleh baris depan, kalau akan baris atas. Merujuk kepada engkau akan kalamnya. Apa pasal dia merujuk pada Nabi? Sebab dia maknanya bila dia bertengkar dengan suaminya tu, dia bertengkar dengan suaminya, jadi lepas tu suaminya turun dari rumah. Apa abang cakap opini, abang tak patutlah buat opini pada saya. Kemarin masa saya muda abang lampau lah gemar ke saya, bila dah tua opini pula abang. Suaminya dah lepas cakap, turun. Orang lelaki tu lepas cari yongat lah tu, cari kopi lah tu. Tiba-tiba petang balik suaminya, dia cuba nak rapat dengan isterinya. Apa ni abang, tak boleh rapat. Ya, sebab kalau ikut adat jahiliahnya, ya tak, kalau ikut adat sebelum turunnya ayat ini, makanya sebenarnya itu salah satu cara bercerai. Abang tak boleh rapat dengan saya abang. Dia kerasnya, dipaksanya. Atau macam manalah Khawlah ni pula kuat kederatnya, dia tolak suaminya. Terduduk suaminya, kawan pula dah renter, ya. Renter ke renter entah.
Renta ya. Dua kiraat tu ada renta ada renta. Nak tengok kiraat Warash ke apa ke. Terduduk suaminya. Bila dia tengok suami terduduk, ini tak jadi roja ni, kata dia. Dia pun terus keluar dari rumah, terus cari Nabi. Nak cari jalan penyelesaian ni. Sebab apa? Suami saya datang balik pada saya, dipegangnya saya, dindak balik bersama dengan saya. Padahalnya dia dah lafazkan dengan lafaz yang mengikut adat orang di Madinah itu dan adab orang Arab, itu adalah perceraian. Macam mana pula dia nak balik bersama dengan saya? Apa jalan keluarnya? Begitu ya. Itu yang dia pergi jumpa Nabi tu, ya. Itu yang dia pergi jumpa Nabi tu. Itu yang turaji'uka al-kalam. Macam mana ya Rasulullah katanya? Ayuhan Nabi. Di situ cikgu, ayuhan Nabiyyu. Barinya bari depan ya. Ayuhan Nabiyyu dipanggil, maknanya munada maqsudah ya, munada maqsudah. Dalam Quran ada kan? Ya ayuhan Nabiyyu kan? Ya ayuhan Nabiyyu ya. Nah. Fi sya'ni zawjiha, barinya. Pasal apa sya'ni? Siapa sya'ni? Pasal fi itu huruf jar, selepasnya jadi majrur. Fi sya'ni, dia tak boleh sya'nu, dia tak boleh sya'na, sebab sebelumnya huruf jar. Fi. Siapa kawan-kawan fi? Min ila an ala fi rubba bi ka li. Li itulah. Itu kawan-kawan dia tu, dia membaris bawahkan ya tak. Maka pada sya'ni ni maknanya urusan zauji. Zauji itu di mudhaf ilaih ya, zauji jadi mudhaf ilaih. Sya'ni itu mudhaf, zauji itu mudhaf ilaih. Tadi kita dah kata sya'ni itu isim majrur. Ya betul, pasal sebelumnya ada huruf jar. Tapi dalam masa yang sama dia itu adalah mudhaf. Zaujiha jadi mudhaf ilaih. Bagi yang tak dapat tangkap ni, dengar je dulu tau. Dengar, insya-Allah kot terbawa-bawa sekarang dalam tidur. Mana dah tahu dapat ilham. Kan ada silat namanya silat ilham. Tak? Belajar pun dalam mimpi je. Jangan dia dapat buah lain sikit, kata demo ya. Ngapa ini dia dapat dalam tidur ni, kata demo ya tak. Jangan main ni dah. Jadi maknanya betul kadang-kadang ilham boleh dapat ya. Nah, fi sya'ni zawjiha ya tak. Pada urusan sya'ni itu syu'un ya. Kalau orang Arab kata syu'unut talabah ya, maknanya student affairs. Student affairs disebut syu'un talabah. Talabah tu students ya, talabah students. Syu'un tu ialah affairs, hal ehwal lah. Jadi affairs dia panggil syu'un. Syu'un tu adalah jamak daripada sya'nun. Daripada sya'nun. Pada urusan suaminya. Alladhi harrama, yang telah mengharamkan wanita itu ya ala nafsihi, atas dirinya. Aku tidak nak nyentuh kamu. Kamu tu haram atas aku sebagaimana haramnya ibuku bagi diriku. Itu yang dikatakan zihar tu. Ya tak? Dia ada kaitannya dengan masalah cerai, persetubuhan dan sebagainya, keseronokan. Adapun semata-mata memuji masakan, ya tak? Memuji rupa, itu tak ada masalah. Rupa Mika ni macam rupa mak teman arwahnya. Itu tak ngapa, soal risau. Masak Mika ni pedas-pedasnya tu macam arwah mak kemari. Tak ngapa. Jari Mika ni roncin tak ada. Betul ke roncin? Betul. Apa mak teman. Itu tak apa, tak ada masalah. Ini dikaitkan dengan cerai dan dikaitkan dengan haram persetubuhan. Dikaitkan dengan haram persetubuhan itu. Adapun sekadar membuat perbandingan jari Mika apa jari mak teman, debat-debat je. Itu tak ngapa, tak ada masalah. Itu bukan zihar tu. Ini kaitannya dengan persetubuhan dan kaitannya dengan pengharaman untuk perceraian dan sebagainya. Ini tak ada. Adapun yang itu sengaja disebut tu sekadar nak mengingatkan, ya tak? Itu tak ada masalah. Itu bukan zihar namanya. Itu bukan zihar. Jadi apa nama tu tadi kita kata bagaimana ya dia telah mengharamkan dirinya ya, harramaha, mengharamkan wanita itu ala nafsihi, atas dirinya. Ya tak tuan-tuan?
Orang yang haram ni disebut apa? Yang haram kita bernikah disebut apa? Muhrim ke muhram? Muhram ke mahram? Muhrim yang buat haji tu. Yang buat haji tu dipanggil muhrim kerana dia memakai ihram, jadi muhrim. Sebenarnya yang tak boleh dinikah dipanggil mahram. Yang tak boleh dinikah dipanggil mahram. Mim bari atas, lepas tu ra bari atas, mahram. Kalau muhrim adalah yang pakai ihram, ya, muhrim. Ya, tapi kemarin tu kita dah pakai. Jadi penggunaan yang berleluasa yang kadang-kadang tidak tepat, tapi bolehlah diperbetul-betulkan insya-Allah, ya. Maka wanita ni tadi tatadarra'u ila Allah, tadarruan. Ya, tadarruan, merendah diri, ya. Tadarruan ni merendah diri, ya tak? Dalam Quran ada di situ, ya tak? Disuruh menyeru Allah itu berdoa dalam keadaan tadarru', ya. Tadarru' tu maknanya ialah dalam keadaan merendah, tawadhu'. Tadarru' tu maknanya tawadhu', ya. Barisnya ialah wa tatadarra'u ila Allah. Wanita itu tatadarra'u, ya, tatafa'alu, ya, tatafa'alu, tatadarra'u, ya, tatadarra'u maknanya tatawadhu' ila Allah, merendahkan dirinya kepada Allah. Ya Allah, kesihanilah saya, apa lara saya ni, macam mana nak buat, ya tak? Kalau bercerai teruklah saya, ada anak, saya pun dah tak larat mencari rezeki, ya tak? Jadi dia mengadu kepada Allah. Dia berdoa tu depan Nabi pula tu. Dia berdoa depan Nabi tu. Dia tersepuk depan Nabi tu. Nabi pula lepas tu dah macam tak sedar kejap. Pasal menerima wahyu tu tadi, ya tak? Wallahu yasma'u, Allah mendengar. Wallahu, ya. Tak boleh wallahi. Kalau wallahi demi Allah. Ini bukan demi, dan Allah. Tengok tu peranan wallahu tu, ya tak? Tak boleh wallahi. Kalau wallahi demi Allah, wallahu, ya tak? Dan Allah. Yasma'u fa'il mudhari' marfu'. Tak boleh yasma'a. Yasma'u ma jara bainakuma. Jara yajri, berjalan, berlari, jara. Kan ada tajri min tahtihal anhar, ya tak? Jadi what is running between you, ya tak? Maknanya apa yang berjalan, apa yang berlari. What is running maknanya kita kata bahawa the conversation, apa ni yang running between both of you, ya tak? Maknanya Allah dengar what is running, apa yang berjalan, apa yang berlari, apa yang berlaku, jara, ya, apa yang berlaku bainakuma, antara kamu berdua, ya tak? Iaitu Nabi Muhammad dengan wanita yang bernama Khawlah binti Tha'labah, ya. Adanya hiwar, ya, adanya hadis. Apa makna hiwar? Perbualan tadi, ya. Hiwar ialah perbualan. Jadi barisnya min hiwarin wa hadithin. Pasal apa hiwarin? Pasal sebelumnya ada huruf jar, iaitu min. Min hiwarin wa hadithin. Kenapa hadithin? Dia panggil ma'tuf, mengikut. Dia panggil isim ma'tuf, dia mengikut hiwar. Hiwar baris bawah, hadis pun baris bawah. Saya makan pisang dan mempelam, kan? Jadi yang kena makan tu pisang, dan yang kena makan itu adalah mempelam. Jadi barisnya pun begitulah, sama, iaitu hiwarin wa hadisin. Mendengar, perbualan, dan juga bicara. Hadisin tu bicara, hiwar perbualan. Hiwar perbualan, hadis bicara. Innallah bari apa? Bari innallaha, isim inna mansub, innallaha. Lepas tu sami'un, khabar. Sami'un tu ialah khabar. Orang Melayu panggil nama anak Sami'un, kan? Kan, Sami'un ni dah khabar, ya. Orang Jawa tu utamanya dah. Allah tu Maha mendengar, amat mendengar. Sami'un basirun, lagi melihat ke dalam hati. Apa dia Khawlah punya rintihan itu sampai ke hatinya. Allah tahu apa dalam hatinya, risau, ya.
Risau. Masa kelahi tu, ya, kadang-kadang benda ni, ya tak. Tapi di sini bukan kelahi pun, dia je kena tengkin, ya tak. Tu ceritanya, ya tak. Orang dulu-dulu kan, seberat nak lepas anak kahwin dengan orang Arab, ya. Orang dulu-dulu. Pasal garang, orang Arab ni garang, ya tak. Tapi tak usah kata suami je garang, isterinya pun garang. Dalam satu riwayat, ya, dalam satu riwayat, dia bukan tolak. Satu riwayat yang saya baca tadi ditolak, suami jatuh. Satu lagi riwayat ditendang. Dia tendang suaminya. Itu dia. Tapi memang depan saya, ya, depan saya, dia anak-anak dia buah, dia sepaknya. Orang perempuan, anaknya buah, dia sepaknya, ponggongnya, ikut suka je. Ya Allah, tak jadilah aku kahwin. Kata. Tak jadilah aku kahwin, apa? Dia nyepok kata oleh macam kata tak jadi keraku kena dah. Jadi itulah lebihnya orang Arab ni, walaupun segak lawa tapi lain macam. Kita ni lemah lembut, tapi kalau nyimpat sekarang merajuk lari ke hutan berluka. Itu pula dah patah hatinya. Dah lari merajuk, lepas tu hutan pula tu, berluka pula tu. Habis lah tu dah. Masing-masing dengan sikapnya, ya tak? Habis. Kemudian masuklah masalah zihar, ya, insya-Allah ayatnya kita akan baca. Jadi jangan risau, walaupun tafsir ni bahasa Arab, tapi kita yang tak membacanya dalam bahasa Arab tak boleh, tak apa, kita share. Cuma sengaja ni sebagai pendedahan bagi kita supaya kita boleh sikit sebanyak, ya. Saya kalau dapat nanti kita di sini tolong sediakan satu mikrofon. Kau ada sahabat-sahabat yang cuba nak membaca, ya, sebagai latihan. Sediakan wireless, mikrofon secara wireless, supaya ada sahabat-sahabat yang nak cuba membaca di rumah, dia cuba bagi baris dan dia cuba justify kenapa baris depan, kenapa baris atas, ya tak? Ataupun dia tak mampu nak justify, tapi dia nak baca je, tak apa. Dia nak baca je, tak apa, baca lah baris mana pun. Saya bagi saya lancarkan lidah tu dulu, bacalah macam mana. Yesterday I am coming pun tak apa, bantai lah, ya tak? Ya. Lepas tu barulah didetailkan, ya tak, ya, insya-Allah. Baik, kita berhenti di situ. Kalau ada apa-apa soalan, sila. Ya. Haramaha, telah mengharamkan. Kalau harama aja telah haram. Kalau harama aja telah haram. Harama, mengharamkan. Jadi kita kena ada syaddah di situ. Syaddah pasal apa? Sebab kita ada penambahan me dengan kan. Jadi kalau haramaha, maknanya dia sekadar telah haram ia. Tapi kalau telah mengharamkan, jadi ada objek. Objeknya ha. Ha tu jadi objek. Jadi penyambut. Jadi maf'ulun bih. Jadi kena ada syaddah. Haramaha, telah mengharamkan. Boleh? Boleh, Syekh? Sebelumnya ialah apa? Ilallah lah. Pasal apa? Dia kalau sekiranya ilallah, dia jadi hi lah. Pasal apa? Sebelumnya huruf jar. Di sini wallahu tu sebab waw huruf ataf, tak ada kesan apa-apa kepada Allah. Waw huruf qasam, waw qasam baru ada kesan, jadi wallahi. Kalau waw huruf ataf, waw fa thumma au am imma tu, dia tak ada apa kesannya kepada Allah itu, dia tetap baris depan. Tapi kalau waw tu qasam, waw dengan makna demi, di waw qasam ni ada kawan kepada huruf jar, dia jadi wallahi. Adapun ilallahi tu pasal sebelumnya huruf jar. Adapun waw tu bukan huruf jar, waw huruf ataf dia ni. Huruf ataf dia tak memberi kesan apa-apa kepada isim, ya, tak ada memberi kesan. Tak adalah membaris bawahkannya, ya, tidaklah membaris bawahkannya. Lain? Tak apa, sebab kita ni dalam keadaan belajar, ya, dia supaya kita boleh melancarkannya. Lama-lama esok kita tu alhamdulillah lekat bacaan kita tu. Licin je. Ya, minta maaf tuan-tuan, ya. Sahabat kita ni saudara Sofi, ya, insya-Allah. Dari sudut latar belakang engineering, tapi bila dia baca kita Arab tu, boleh baca.
Walaupun ada salah silap, tapi itulah mula-mula kita nak dengan Arab tu begitu. Bagi cakap dulu. Cakap dulu. Ya tak? Jadi kalau salah pun tak apa. Berbudak kan cakap kadang-kadang telur, pelat, ya tak? Tapi disuruh kami cakap. Arab pun rupa itulah. Ya Allah, peluh-peluh tuan-tuan dengan Arab ni. Peluh kami masa perkhemahannya paling sakit perut sekali. Bila perkhemahan, sebab orang Arab dia suka buat perkhemahan, Allah sakit perut lah. Kenapa? Sekarang dia mesti kena ke depan kan. Aku nyesel rasa nak datang ni, tak nak benar. Tapi tu lah apanya kan. Macam orang kena jerolok ya. Dia kena jerolok masuk dalam kolam kan. Dia sebenarnya tak berani, tapi dengar je dalam kolam tu ada buaya. Punya lajunya dia, ya tak? Dia lajunya dia berenang. Sampai belah sana, orang pun terkejut macam mana boleh pandai mikirkan buaya ni tadi. Jadi jerolok kan je kan. Lajakkan je ya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Boleh, yalah, sebab di peringkat awal kesalahan di peringkat awal itu dimaafkan. Watashtaka, sepatutnya watashtaki, ya tak? Tapi peringkat awal tu watashtaka, tak apa, teruskan. Itulah rupa belajar bahasa, ya. Teruskan, tak apa. Ya Allah, tak apa nama aku baca kokak, tak apa, teruskan. Dan sepatutnya seorang guru yang bijaksana ialah jangan banyak sangat tegur. Bila dah banyak sangat tegur kesalahan, macam juga tajwid lah. Kalau cepat sangat kita negur satu demi satu, lama tak ngombin langsung. Tak ngombin langsung, tak berani baca dah lepas tu. Aku tak boleh, sepatah kena tegur, sepatah kena tegur, sepatah kena tegur. Tak, tegur makhraj dulu, jangan tegur dengung. Ya tak? Nun mati, lantaknya mati, mim mati, lantaknya mati. Biar dulu ke bumi kemudian, ya tak? Jadi maknanya di situ tegur makhraj dulu. Ya. Kalau awal-awal kita nak tegur kalau tak boleh. Dia lama-lama orang ngimbo tu. Jadi kebijaksanaan kita mengajar, jangan semua keadaan kita habis semua nak kita betulkan. Bit by bit, perkataan demi perkataan kita nak betulkan. Lama memang aku tak nak dah masuk kumpulan itu katanya kan. Habis semua ditegurnya aku. Kan silap kita dalam mendegur. Dia kena peringkat-peringkat, tak? InsyaAllah lama-lama tu boleh. Dan kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, cari buku yang berbaris dulu. Ini tak ada baris tak? Lagi senang. Cari buku yang berbaris dulu, ada di pasaran. Kalau dulu dia ada majalah namanya Al-Munir. Ya. Di pasaran ada satu majalah namanya Al-Munir. Itu berbaris. Elok kita baca je dulu. Ya. InsyaAllah. Ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.